Saya minta maaf untuk mengatakan tetapi sekarang tiada siapa yang memikirkan tentang anda, tetapi itu boleh berubah. Tiada siapa yang risaukan anda kerana tiada siapa yang memikirkan tentang anda. Ini boleh diubah jika anda mengikut jalan stoicisme. Jadi jika anda seorang yang tabah, kekal hingga akhir, jangan lemah. Sentiasa diingati oleh orang adalah keinginan yang boleh difahami, tetapi adalah penting untuk mendekati isu ini dengan kebijaksanaan, mengingati bahawa persepsi orang lain terhadap kita tidak seharusnya menjadi motivasi utama kita dalam hidup. Walau bagaimanapun, kita boleh meneroka beberapa pendekatan yang boleh membantu membina imej yang berkekalan dan positif dalam fikiran orang di sekeliling kita. Pertama, keaslian. Langkah pertama untuk diingati oleh orang ramai ialah menjadi tulen. Keaslian melibatkan menjadi diri sendiri, bertindak mengikut nilai dan prinsip anda, dan tidak cuba menjadi seseorang yang anda bukan hanya untuk menggembirakan orang lain. Orang ramai secara semula jadi tertarik kepada mereka yang tulen dan jujur. Kedua, empati. Menunjukkan empati adalah cara yang berkesan untuk diingati secara positif. Mendengar dengan teliti kepada orang lain, memahami kebimbangan mereka dan menawarkan sokongan emosi menunjukkan bahawa anda mengambil berat tentang orang di sekeliling anda. Orang sering mengingati mereka yang membuatkan mereka rasa difahami dan disokong. Ketiga, kecemerlangan profesional. Dalam konteks profesional, diingati secara positif selalunya berkaitan dengan prestasi luar biasa. Melakukan yang terbaik di tempat kerja, boleh dipercayai, memenuhi tarikh akhir dan menyumbang kepada kejayaan pasukan adalah cara untuk mendapatkan kekaguman dan penghormatan daripada rakan sekerja dan atasan. Bilik. Kemahiran komunikasi. Keupayaan untuk berkomunikasi dengan jelas dan berkesan adalah penting untuk diingati oleh orang ramai. Ini melibatkan bukan sahaja bercakap dengan baik, tetapi juga mendengar dengan teliti, bertanya soalan yang berkaitan, dan menyampaikan idea anda dengan cara yang boleh difahami. Komunikasi yang berkesan membantu membina hubungan yang kukuh. Kelima, kemurahan hati. Menjadi murah hati, sama ada dengan masa, sumber atau pengetahuan anda, adalah cara yang penting untuk diingati secara positif. Kemurahan hati mewujudkan ikatan emosi dan bersyukur dengan orang lain, menjadikan mereka lebih cenderung untuk memikirkan anda dengan penuh kasih sayang. Keenam, ketahanan. Keupayaan untuk menangani cabaran dan kesukaran dengan daya tahan dan keazaman boleh diingati. Apabila orang melihat anda menghadapi kesukaran dengan keberanian dan keyakinan, mereka cenderung mengagumi kekuatan watak anda. Ketujuh, kesan positif. Mencari peluang untuk memberi kesan positif kepada komuniti atau masyarakat anda secara amnya ialah cara untuk diingati dengan cara yang berkekalan. Ini mungkin termasuk penglibatan dalam tujuan sosial, sukarela atau mengambil tindakan yang memberi manfaat kepada orang di sekeliling anda. Kelapan, memupuk perhubungan bermakna. Melaburkan masa dan tenaga dalam membina hubungan bermakna adalah kunci untuk diingati oleh orang ramai. Mengekalkan hubungan tetap dengan rakan, keluarga dan rakan sekerja membantu anda mengekalkan ikatan emosi yang kuat dan kekal hadir dalam kehidupan orang ramai. Kesembilan, pertumbuhan pribadi berterusan. Mengejar pembangunan pribadi yang berterusan adalah satu lagi cara yang perlu diingati secara positif. Apabila orang melihat bahawa anda sentiasa berusaha untuk belajar, berkembang dan berkembang, mereka lebih berkemungkinan mengagumi keazaman anda dan mengejar kecemerlangan. Sekarang perlulah anda mengikuti hikmah di bawah, lagipun tiada gunanya mengetahui rahsia tanpa mengetahui apa yang boleh berlaku apabila menggunakan strategi, supaya tidak ada yang salah, ikuti langkah-langkah ini. Adalah penting untuk diingat bahawa sentiasa diingati oleh orang tidak seharusnya menjadi obsesi. Fokus utama haruslah menjadi seorang yang tulen, penyayang dan menyumbang. Apabila anda bertindak dengan integriti dan benar-benar berfikir tentang kesejahteraan orang lain, kenangan positif akan secara semula jadi mengikuti, dan impaknya akan menjadi ketara dan berkekalan.
Stoicisme adalah falsafah kuno yang menawarkan rahsia berharga tentang bagaimana kita harus difikirkan dan dilihat oleh orang lain. Berdasarkan ajaran ahli falsafah seperti Epictetus, Seneca dan Marcus Aurelius, arus falsafah ini mencadangkan laluan kepada transformasi diri dan perkembangan nilai murni yang secara semula jadi menarik penghormatan dan kekaguman orang lain. Kebajikan sebagai asas. Dalam Stoicisme, kebajikan adalah asas kehidupan yang dijalani dengan baik. Diingati dengan kekaguman oleh orang ramai bermula dengan mengejar kecemerlangan moral yang berterusan. Kebajikan Stoik termasuk kebijaksanaan, keberanian, keadilan dan kesederhanaan. Mereka yang berusaha untuk hidup dengan nilai-nilai murni ini meninggalkan warisan integriti dan inspirasi yang berkekalan untuk orang lain, sumbangan tanpa mementingkan diri, diingati dengan cara yang bermakna melibatkan sumbangan positif kepada kesejahteraan manusia. Stoik mengajar kita untuk menjauhkan diri daripada mementingkan diri sendiri dan mempertimbangkan bagaimana tindakan kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dengan berbuat demikian, kita boleh meninggalkan kesan yang kekal pada masyarakat, diingati sebagai orang yang tidak mementingkan diri dan belas kasihan. Ketenangan dalam menghadapi kesukaran. Falsafah Stoik menggalakkan kita menghadapi kesukaran dengan ketenangan dan ketabahan. Diingati sebagai seseorang yang kekal tenang dan berakhlak mulia melalui masa sukar adalah kualiti yang mengagumkan. Orang ramai cenderung untuk mengingati mereka yang menunjukkan kekuatan dalaman dan keupayaan untuk mengatasi. Mengajar dan memberi inspirasi, Stoicisme menghargai penyampaian pengetahuan dan kebijaksanaan. Diingati sebagai guru, mentor atau inspirasi kepada orang lain ialah cara yang berkesan untuk mencipta warisan yang berkekalan. Berkongsi pengalaman dan pandangan anda boleh mempengaruhi generasi akan datang secara positif. Kepentingan contoh, orang Stoik percaya bahawa cara kita menjalani kehidupan kita adalah falsafah sebenar kita. Oleh itu, diingati dengan cara yang bermakna melibatkan hidup selaras dengan prinsip dan nilai kita, bertindak dengan konsisten dan integriti. Contoh yang kita tinggalkan adalah salah satu cara yang paling kekal untuk mempengaruhi orang secara positif. Menghadapi kematian dengan bermaruah. Stoicisme juga mengajar anda untuk menghadapi kematian sebagai bahagian semula jadi dalam kehidupan. Menerima keterbatasan kewujudan dan menghadapi kematian dengan bermaruah boleh menjadi cara yang ampuh untuk diingati. Keberanian dalam menghadapi kematian yang tidak dapat dielakkan boleh memberi inspirasi kepada orang lain untuk menjalani kehidupan mereka dengan lebih bermakna dan tujuan. Diingati oleh orang dalam Stoicisme melibatkan menjalani kehidupan yang mulia, menyumbang secara positif kepada kesejahteraan orang lain, menghadapi kesukaran dengan tenang, mengajar dan memberi inspirasi, menjadi contoh integriti dan menghadapi kematian dengan bermaruah. Dengan mengikuti prinsip ini, kita boleh mencipta warisan yang melampaui kewujudan kita sendiri dan mempengaruhi kehidupan orang ramai secara positif, menjadikan kita diingati dengan cara yang mendalam dan berkekalan. Salah satu premis utama Stoicisme ialah idea bahawa kita tidak mempunyai kawalan sepenuhnya ke atas peristiwa luaran, tetapi kita boleh mengawal reaksi dan pilihan dalaman kita. Ini bermakna bahawa untuk difikirkan secara positif oleh orang lain, kita mesti memberi tumpuan kepada tingkah laku kita sendiri dan bukannya mencari persetujuan berterusan daripada orang lain. Stoik mengajar kita untuk memupuk nilai-nilai murni seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan dan kesederhanaan, kerana mereka percaya bahawa sifat-sifat ini adalah asas kehidupan yang mulia. Apabila kita berusaha untuk hidup mengikut nilai-nilai murni ini, kita secara semula jadi menjadi orang yang lebih terhormat dan dihormati di mata orang lain. Nilai keadilan, sebagai contoh, mendorong kita untuk bertindak adil, melayan semua orang dengan saksama dan hormat. Ini menjadikan kita orang yang boleh dipercayai dan boleh dipercayai, yang penting untuk difikirkan dengan baik. Tambahan pula, Stoicisme menekankan kepentingan kawalan diri dan disiplin diri. Dengan mengamalkan kawalan diri, kita boleh mengelakkan reaksi impulsif dan emosi terhadap situasi yang mencabar, yang sering membawa kepada konflik atau tidak menghormati orang lain. Sebaliknya,
Stoik menggalakkan kita untuk menggunakan pendekatan yang lebih rasional dan tenang untuk menghadapi kesukaran. Satu lagi aspek asas Stoicisme ialah pengiktirafan terhadap ketidakkekalan kehidupan dan penerimaan perkara yang tidak boleh kita ubah. Ini mengajar kita untuk bersabar dan tabah menghadapi kesukaran, yang merupakan kualiti yang terpuji di mata orang. Keupayaan untuk kekal tenang dan tenang dalam menghadapi kesukaran adalah sifat yang menimbulkan rasa hormat. Selain itu, Stoicisme menggalakkan kita mengamalkan empati dan belas kasihan dalam interaksi kita dengan orang lain. Dengan memahami bahawa setiap orang menghadapi cabaran dan perjuangan pribadi, kita boleh menjadi lebih memahami dan menyokong. Ini mewujudkan hubungan yang lebih mendalam dengan orang di sekeliling kita dan menjadikan kita tokoh yang memberi inspirasi. Untuk difikirkan secara positif oleh orang lain dalam Stoicisme, adalah penting untuk kita hidup mengikut prinsip dan nilai kita, mengamalkan nilai murni, kawalan diri dan belas kasihan. Dengan memberi tumpuan kepada pembangunan dalaman kita sendiri, kita secara semula jadi akan menarik kekaguman dan penghormatan daripada orang-orang di sekeliling kita, tanpa keperluan berterusan untuk mendapatkan kelulusan waran. Stoicisme menunjukkan kepada kita bahawa dipandang baik oleh orang lain bermula dengan membina perwatakan yang kukuh dan berbudi luhur, dan itu adalah matlamat yang layak untuk meneruskan perjalanan penemuan diri dan pertumbuhan pribadi kita.